Salam sejahtera. Nama saya Indra Dewi Palaniapan daripada program Sarjana Muda Sains Kejururawatan, program ODL Cohort 4 untuk subjek Penghayatan Etika dan Peradaban. Hari ini saya akan membentangkan topik berkenaan adat dan budaya dalam perkahwinan masyarakat Kadazan Dusun. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit pengenalan berkenaan masyarakat Kadazan Dusun. Masyarakat Kadazan Dusun ini adalah etnik peribumi di negeri Sabah di Malaysia yang terletak di Pulau Borneo. Mengapa mereka dikenali sebagai Kadazan Dusun? Kadazan Dusun kerana mereka ini sebenarnya berkongsi banyak persamaan budaya dan mengapa mereka digelar sebagai Kadazan? Panggilan Kadazan ini merujuk kepada penduduk Tanah Pama yang mendiami tanah rata dan lembah sungai. Dusun mereka diberikan gelaran dusun ini kerana kebanyakan masyarakat Kadazan Dusun ini menetap di tanah tinggi atau kawasan pergunungan atau kawasan berbukit di Sabah. So, masyarakat Kadazan Dusun ini kaya dengan pelbagai tradisi budaya mereka seperti kebanyakan masyarakat di Malaysia masyarakat Kadazan Dusun ini juga kaya dengan tradisi budaya mereka iaitu seperti muzik tradisional mereka, tarian dan perayaan-perayaan mereka Salah satu perayaan masyarakat Kadazan Dusun ini yang dianggap amat penting adalah perayaan keamatan iaitu perayaan Pesta Menuai. Perayaan ini merupakan upacara kesyukuran mereka atas hasil tuaian. Majoriti masyarakat Kadazan Dusun ini beragama Kristian Roman Katolik ataupun Protestan dan mereka ini bertutur bahasa Dusunik dialek Dusunik. Kebanyakan masyarakat Kadazan Dusun ini mereka terlibat dalam pertanian di mana mereka mengusahakan tanaman padi, jagung dan sayur-sayuran untuk keperluan seharian mereka. Daripada kajian yang saya buat daripada laman sosial Temu Bual dengan Rakan dan penyelidikan perpustakaan, saya telah gariskan di sini dengan jelas aspek khusus adat dan budaya perkahwinan masyarakat Kadazan Dusun. Sekarang mari kita lihat apakah itu adat-adat dalam perkahwinan kaum Kadazan Dusun ini. Perkahwinan Kadazan pasangan Kadazan Dusun ini seperti mana kaum lain, masyarakat lain di Malaysia umumnya perlu mendapatkan restu daripada ibu bapa terlebih dahulu sebelum berkahwin dan dalam masyarakat Kadazan Dusun ini ibu bapa sebenarnya memainkan peranan amat penting di mana mereka lah yang akan memilih jodoh untuk anak-anak mereka. Tapi di zaman era moden ini sebenarnya ramai juga masyarakat Kadazan Dusun ini sekarang dah pandai memilih pasangan mereka sendiri. Dan segala urusan perkahwinan juga disediakan oleh ibu bapa sendiri seperti majlis merisik, majlis pertunangan dan belanja perkahwinan itu dalam kebanyakan masa disediakan oleh ibu bapa itu sendiri. Dan mereka sebenarnya mereka hanya membenarkan perkahwinan yang tidak mempunyai talian persaudaraan. Mereka sama sekali tidak membenarkan perkahwinan sesama sepupu dan perkahwinan dalam ahli keluarga tidak sama sekali dibenarkan Dan mereka juga percaya jika seseorang itu atau pasangan pengantin tidak patuh terhadap adat istiadat yang telah mereka tentukan ini ini adalah bakal mengundang bencana kepada pasangan itu sendiri. Mereka ada majlis bertunang majlis bertunang yang dikenali sebagai majlis babulang dalam bahasa Dusunik di mana keluarga pengantin lelaki menyampaikan hadiah termasuk pinang kepada keluarga pengantin perempuan sebagai simbolik muhibah. Upacara ini dianggap penting merupakan langkah paling penting sebelum perkahwinan yang sebenar dilangsungkan sama seperti kaum lain sama seperti masyarakat lain di Malaysia majlis pertunangan adalah dianggap amat penting.
Yang selain daripada itu, majlis melamar atau majlis upacara peminangan yang dikenali dalam bahasa dusunik sebagai tambu yukon. Juga dianggap sebagai upacara tradisional yang penting di mana di sini keluarga pengantin lelaki secara rasmi akan melamar keluarga pengantin perempuan sekaligus mereka akan meminta persetujuan untuk melangsungkan perkahwinan mereka. Dan mereka juga ada adat yang dikenali sebagai adat Monggoi Panau di mana adat Monggoi Panau ini rombongan daripada pihak pengantin lelaki akan pergi ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput pengantin perempuan ini dan dibawa balik ke rumah pengantin lelaki di mana di rumah lelaki lah perkahwinan mereka akan dilangsungkan. Dan selepas itu mereka juga ada upacara selepas perkahwinan, semasa perkahwinan iaitu upacara Magawau. Upacara Magawau ini adalah upacara memanggil roh roh nenek moyang mereka di mana di sini mereka akan memohon restu. Memohon restu untuk pasangan mereka. Selain pada itu mereka juga ada budaya tarian dikenali sebagai tarian Sumazau. Tarian Sumazau ini adalah tarian tradisional yang dia akan tarikan atau dipersembahkan semasa perkahwinan itu di mana ia melibatkan pergerakan yang perlahan anggun dan diiringi dengan muzik-muzik tradisional mereka. Dan mereka juga ada adat untuk penukaran hadiah dikenali sebagai tongkinan dusan. Dalam majlis perkahwinan ini mereka ada membuat pertukaran hadiah di antara keluarga kedua-dua belah pihak di mana adat ini melambangkan kemakmuran dan keberkatan perkahwinan itu dan keberkatan untuk keluarga mereka sendiri. Mereka juga menghidangkan makanan tradisional seperti hidangan hinawa. Hidangan hinawa ini adalah sebenarnya salad ikan mentah dan bambangan. Bambangan yang mana juga dikenali sebagai mangga liar mangga liar yang telah ditapai. Dan mereka juga ada menyediakan makanan-makanan lain makanan-makanan rutin lain seperti nasi dan lauk-lauk yang terpilih dan sebagainya. Mereka juga ada menyediakan wain beras. Wain beras adalah beras yang telah ditapai dan diperam, ditapai secara tradisional menjadikan dia wine untuk diminum. Wine ini akan dihidangkan semasa perkahwinan. Ini adalah sebahagian besar daripada aktiviti perayaan mereka. Seperti kaum lain di Malaysia, masyarakat Kadazan Dusun ini juga memiliki pakaian tradisional mereka sendiri di mana pengantin perempuan akan memakai kostum yang berwarna-warni, disulami, dihiasi dengan manik-manik daripada pelbagai jenis dan pengantin lelaki pula akan memakai pakaian tenunan tradisional. Mereka juga ada aksesori penting, aksesori seperti manik, rantai manik, gelang manik, penutup kepala dan perhiasan tradisional lain seperti subang manik dan sebagainya. Mereka ada juga aktiviti selepas perkahwinan yang dikenali sebagai mandak Dayak. Upacara mandak Dayak ini melibatkan pengantin perempuan di mana setelah perkahwinan berlangsung mereka akan pulang ke rumah ibu bapa mereka bersama pengantin lelaki itu. Tindakan pulang ke rumah ibu bapa pengantin perempuan ini dianggap sebagai tindakan simbolik lah pasangan untuk memulakan kehidupan baru mereka bersama-sama. Mereka juga ada upacara lain yang dikenali sebagai sodok pisang. Upacara ini menandakan berakhirnya perayaan perkahwinan dan melibatkan pasangan memohon restu daripada orang tua mereka. Masyarakat Kadazan Dusun ini amat memberi kepentingan rohani amat mementingkan adat dan ritual dalam perkahwinan mereka di mana mereka menekankan kepentingan harmoni dan kepentingan kepada alam semula jadi. Di mana daripada sini mereka dapat mencari keberkatan daripada roh nenek moyang mereka untuk kelanjutan keturunan mereka. Kesimpulannya, seperti mana kaum-kaum lain di Malaysia, masyarakat Kadazan Dusun ini kaya dengan pelbagai adat dan budaya, terutamanya di dalam perkahwinan mereka, di mana sebelum kahwin mereka ada majlis bertunang, majlis melamar,
Dan mereka ada pakaian tradisional mereka sendiri yang disertakan dengan aksesori, dan mereka ada juga ritual istiadat seperti Magawau, dan mempunyai tarian tradisional mereka sendiri seperti tarian Sumazau. Dan mereka juga ada aktiviti penukaran hadiah sesama keluarga yang dikenali sebagai tongkinan dusan. Perkahwinan adalah pilihan untuk hidup bersama bagi jangka masa panjang, dan adat-adat ini tidak diambil leka, dianggap amat penting bagi masyarakat Kadasan dusun. Adat-adat seperti Monggoi Panau dan Miohon Pinisi ini adalah penyediaan bau-bauan daripada bunga, bunga-bungaan, tarian, pujian terhadap pasangan untuk mengekalkan kelanjutan keturunan mereka pada masa akan datang. Kenduri dan perayaan ini amat unik dengan makanan tradisional mereka dan diberi wain beras, tanda kegembiraan. Penglibatan komuniti dianggap sebagai amat penting sebab sokongan komuniti ini agak penting untuk pasangan yang telah berkahwin ini meneruskan kehidupan mereka seterusnya bersama-sama dengan masyarakat ini. Ritual lain juga diamalkan seperti ritual mandak Dayak dan sudut pisang dan kepercayaan dan simbolisme adat-adat ini tidak diambil leka mereka menganggap ini sebagai satu kepentingan untuk mengikut adat-adat ini supaya kelanjutan keturunan itu berlangsung dan mereka mempunyai memperolehi kebahagiaan di masa akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya, Indra Devi daripada kohort 4 program ODL.